اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis keluaran dia Sahih Muslim. Kita hadis Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita berada pada siri yang ke-187 dan telah tiba pada riwayat 3288. Kita telah tiba pada hadis berkenaan tentang kelebihan haji dan umrah. Apakah fadilat dan kelebihan haji dan umrah? Ahlan Fatimah Samsuddin di ruangan Facebook, ahlan Iza Ahmad dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Maka Imam Muslim membawakan kepada kita pada kali ini hadis berkenaan tentang kelebihan haji dan umrah. Riwayat 3288, baca dulu sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-umratu ilal umrati, daripada satu umrah kepada umrah berikutnya, kaffaratul lima bainahuma, adalah penebus dosa di antara keduanya. Adalah penebus dosa di antara keduanya. Terus, dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali hanyalah syurga, illal jannah. Bila seseorang itu mendapat haji yang mabrur, maka tidak ada ketika pada waktu itu balasan untuk orang yang mendapat haji mabrur, sabda Nabi, kecuali hanyalah ketika itu adalah syurga. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang pertama, muka surat 880. Wahtajja ba'duhum fi nusrati mazhab Syafi'i wal jumhur. Maka menurut Imam Syafi'i, istihbabi takraril umrah, sunnah jika mampu untuk berulang-ulang melakukan umrah fi sanatil wahidah, pada tahun yang sama beberapa kali. Sunnah berdasarkan hadis ini, daripada satu umrah ke satu umrah adalah penebus kepada dosa. Sementara Imam Malik rahimahullah berkata, yukrah, makruh untuk melakukan umrah pada satu tahun lebih daripada sekali. Ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian pada pertengahan baris yang kedua, wa'lam anna jami'as sanah waqtun lil umrah. Dalam mazhab Syafi'i, sepanjang tahun bila-bila boleh melakukan umrah. Tidak ada waktu yang dilarang untuk melakukan umrah. Kemudian pada baris yang ke-5, kata Imam Nawawi, hukmul umrah, apakah hukum melakukan umrah? Waqtalafal ulama'u fi wujubil umrah, famadhhabu Syafi'i wal jumhur. Maka menurut Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, annaha wajibatun, bahawa umrah yang pertama hukumnya adalah wajib. Sebagaimana haji yang pertama hukumnya adalah wajib. Kemudian pada baris yang ketujuh, pada apakah maksud haji yang mabrur? Maka kata Imam Nawawi, al-asahul ashhar, maksud daripada haji yang mabrur adalah allazi la yukhalituhu ithmun, haji yang tidak bercampur dengan sebarang perbuatan dosa. Langsung sepanjang melakukan perjalanan haji, dia langsung tidak melakukan dosa, tidak dengan dosa yang berkaitan dengan Allah dan dosa yang berkaitan dengan makhluk.
Pandangan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa qila huwal maqbul. Haji mabrur bermaksud haji yang makbul diterima. Wa min alamatil qabul, dan di antara tanda-tanda haji tersebut diterima, ay yarji'a khairan mimma kan. Seseorang itu bila dia balik daripada haji, keadaannya adalah lebih baik, lebih bagus daripada sebelum dia pergi menunaikan haji. Wala yu'awidul ma'asi, dan dia tidak lagi melazimi maksiat dan dosa yang pernah dilakukan. Maka ini adalah dua tanda, kata Imam Nawawi, haji itu adalah haji yang diterima. Dia keadaan dia lebih baik daripada sebelum pergi haji, dan dosa-dosa yang dia biasa dia telah tinggalkan apabila dia balik pada haji. Pandangan yang ketiga, apakah haji yang mabrur? Allazi la riya'a fih, haji yang padanya tidak ada sebarang riak. Dan banyak lagi pandangan yang lain, maka ini adalah pandangan berkenaan tentang haji yang mabrur. 3289 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala wa hadatsana Sufyan bin Uyainah tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Abdul Malik al-Umawi qala hadatsana Abdul Aziz bin al-Mukhtar an Suhail tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ibn Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah wa tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman jami'an an Sufyan kullu haula an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis Malik bin Anas. Riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 3290, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, man ata hadzal bait, barang siapa yang datang ke Baitullah dalam keadaan haji ataupun umrah, maka dia jaga dua benda. Falam yarfus, dia tidak berkata perkataan yang tak elok, yang keji. Walam yafsuk, perbuatannya dia tidak melakukan perbuatan yang fasik, perbuatan yang tak elok. Maka barang siapa menjaga lidah, menjaga perbuatan, sabda Nabi, raja'a, dia akan balik ke rumahnya sebagaimana pada hari yang ibunya melahirkannya. Maka bagaimanakah manusia bila lahir ke dunia, ada dosa ke tak? Tak ada dosa. Maka orang yang balik daripada haji, apabila dia jaga lidah dan juga dia jaga perbuatannya, orang yang balik daripada umrah, apabila dia jaga lidah dan perbuatannya, adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. 3291 dan 3292. Dua riwayat ini adalah lebih kurang sama, maka kita tidak akan terjemahkan dan kita akan baca kedua-dua hadis ini dalam apa matan dan juga sanadnya sahaja. Wa bi la qala hadatsana Sa'id bin Mansur an Abi Awanah wa Abil Ahwas tahwil. Wa bi la qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'an bin Mis'ar wa Sufyan tahwil. Wa bi la qala hadatsana Ibn Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah kullu haula an Mansur bi hadzal isnad wa fi hadithihim jami'a man hajja. Maka dalam hadis ini dia lebih, dalam riwayat ini dia lebih khusus. Hadis sebelum ini sebut barang siapa yang mendatangi Baitullah, tapi riwayat ini dia lebih khusus, barang siapa yang menunaikan haji. Falam yarfus, dia tidak menyebut perkataan yang keji. Walam yafsuk, dia tidak melakukan sebarang perbuatan yang tak elok. Maka dia akan balik daripada haji dalam keadaan Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka Imam Muslim bawakan hadis ini nak menunjukkan apakah maksud haji yang mabrur. Ada yang berpandangan haji yang mabrur bermaksud orang yang mana dia jaga mulut, jaga perbuatan daripada melakukan dosa dan maksiat. 3292 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Ushaymun an Sayyar an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang nuzulil haji di Makkah. Kadar tinggal orang yang melakukan haji di Makkah. Maka orang yang melakukan haji di Mekah, berapakah kadar yang sesuai untuk mereka tinggal? Kita dah pernah baca daripada riwayat Jabir dan juga riwayat-riwayat yang lain. Nabi SAW daripada hari pertama Nabi tiba di Mekah sampailah Nabi balik hanya 10 hari. Lebih kurang 10 hari.
Maka berapa lama kadar yang sebaiknya untuk orang yang melakukan haji tinggal di Mekah. Wa tawrithi duriha, dan rumah-rumah di Mekah sebenarnya boleh diwarisi walaupun dia tanah haram, tapi kalaulah ada orang jual rumah dia, maka rumah-rumah di Mekah boleh diwarisi. Handphone. Nampak? Huawei. Okey. Terus riwayat 3293 baca. Kisah dalam riwayat ini adalah kebanyakannya berkenaan tentang rumah Nabi SAW. Atiyah sini. Atiyah. Atiyah. Maka apa kisah dalam riwayat ini berkenaan tentang bila Nabi ditanya bahawa Nabi nak tinggal dekat mana bila Nabi datang ke Mekah. Nabi nak tinggal kat mana? Maka Nabi SAW kata Nabi dah tak ada apa-apa. Seluruh rumah yang Nabi ada termasuklah rumah Abu Talib, semuanya telah dijual oleh Aqil yang merupakan adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Tolong tengok tu. Atiyah sini, Atiyah. Maka telah dijual oleh Aqil. Maka Nabi tak ada apa-apa rumah yang tinggal di Mekah. Sini. Habis ni. Sedapnya buah ni. Buah apa? Apple. Sekejap, ini atas sekejap. Makan. Allahumma salli alaihi wasallam. Okay, baca riwayat dia 3293. Daripada Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atanzilu fi darika bi Makkah, adakah tuan akan tinggal di rumah tuan yang terletak di Mekah? Maka baginda bersabda, wahal tarakalana Aqilun, dan adakah Aqil ada meninggalkan untuk kami min riba'in, sebarang tanah, audurin, ataupun rumah? Adakah Aqil bin Abi Talib ada tinggal apa-apa? Beliau telah menjual semuanya. Wa kana Aqilun, dan adalah Aqil adalah pewaris kepada semua harta Abu Talib, dan juga beliau bersama dengan Talib. Wa kana Aqil warisa Abu Talib huwa wa Talib. Maka Aqil dan juga Talib, mereka berdua yang banyak mewarisi harta Abu Talib. Bahkan kata para ulama sirah dan juga ulama hadis, keseluruhan harta Abdul Muttalib juga. Sebab kenapa? Walam yarithahu Ja'far. Anak-anak Abu Talib seperti Ja'far dan Sayyidina Ali, mereka tidak mewarisi apa-apa kerana mereka berdua telah masuk Islam pada waktu itu. Wa kana Aqilun wa Talibun kafiraini. Sementara Aqil dan Talib masih lagi dalam keadaan bukan Islam. Maka mereka yang banyak mewarisi harta Abu Talib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada baris yang kedua, wali'annahu akbar waladi Abdul Muttalib, maka adalah Abu Talib adalah anak Abdul Muttalib yang paling sulung, yang masih ada, yang masih hidup. Fahtawa, maka Abu Talib telah menguasai semua harta milik Abdul Muttalib, dan kemudian harta itu diwarisi oleh Aqil dan juga Talib. Maka apa yang berlaku pada baris yang keempat, faba'a, maka Aqil telah menjual makana lin Nabi, apa jua harta yang sepatutnya milik Nabi SAW, waliman hajara, bahkan harta semua orang yang berhijrah daripada keluarga Bani Abdul Muttalib, Aqil telah jual semuanya. Ada orang on, siapa tu? Ya? Rumah lain. Riwayat 3294. Baca jelas ke jelas? Maka sebab itu Nabi dah tak ada apa-apa yang tinggal di Mekah. 3294 baca. Daripada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, aina tanzilu ghada, di manakah tuan nak tinggal esok?
Dan peristiwa ini berlaku bila? Wadzalika fi hajjatih, pada peristiwa haji wada'. Hina danauna, sewaktu kami dah mula dekat dengan Mekah, maka baginda pun menjawab, wahal tarakalana aqilun manzila, dan adakah akil ada meninggalkan untuk kami sebarang tempat tinggal? Tak ada. Beliau telah jual semua yang ada ketika itu. 3295. Daripada sini kita nampak pengorbanan Nabi dan para sahabat dengan hijrah yang mereka lakukan. Mereka telah pada waktu itu bersedia untuk kehilangan segala harta, rumah yang mereka ada di Mekah, dan ketika itu mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus 3295. Dalam riwayat ini menjelaskan bahawa kisah ini, pertanyaan ini berlaku sewaktu pembukaan kota Makkah. Maka daripada sini berkemungkinan adalah dua situasi yang berbeza, dua keadaan yang berbeza. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma telah berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aina tanzilu ghada? Ke mana tuan akan tinggal esok? Insya-Allah taala, jika Allah berkehendak. Wa dzalika zaman al-fatah, dan peristiwa ini berlaku sewaktu pembukaan kota Mekah." Maka baginda pun menjawab, wahal tarakalana aqilun, dan adakah akil ada meninggal untuk kami min manzilin, sebarang rumah? Tidak, beliau telah menjual segala-galanya. Bab yang seterusnya, kita tahu para sahabat yang telah berhijrah meninggalkan Mekah, mereka tidak boleh kembali untuk duduk di Mekah. So, mereka telah berhijrah ketika itu. Maka pada hadis-hadis yang bakal kita baca ini, maka Imam Muslim nak menerangkan jawazil iqamati bi Mekah lil muhajiri minha ba'da faraghil haji wal umrah 3 ayyam bila ziyadah. Boleh untuk seseorang yang telah berhijrah meninggalkan Mekah ba'da faraghil haji, setelah selesai haji dan umrah, untuk tinggal di Mekah selama 3 hari tanpa ada penambahan. Mereka tak boleh kembali duduk di Mekah. Orang yang telah berhijrah bersama dengan Nabi SAW sebelum daripada pembukaan kota Mekah, mereka tidak boleh tinggal di Mekah lebih daripada 3 hari. Jelas ke jelas? Terus 3296 baca. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yas'al, pernah bertanya kepada Sa'ib bin Yazid, lalu beliau berkata, hal sami'ta, adakah kamu ada mendengar fil iqamati, berkenaan tentang tempoh tinggal di Mekah, syai'an, sesuatu hadis? Maka Sa'ib berkata, aku telah mendengar Ala bin Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, lil muhajiri, bagi orang yang telah berhijrah, iqamatu thalath, adalah kebenaran untuk duduk selama 3 hari ba'da sadar, setelah daripada selesai amalan haji bermekah, untuk di Mekah hanya 3 hari. Bila dah habis haji, Nabi izinkan untuk para sahabat muhajirin yang telah berhijrah daripada Mekah untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. Ka'annahu yaqul, seolah-olah baginda bersabda, la yazidu 'alaiha, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan ini adalah pada zaman tersebut, bahawa apabila seseorang itu berhijrah, dia tidak boleh kembali daripada tempat yang dia hijrahkan. Ini pada zaman dulu, pada zaman ketika mana sebelum daripada pembukaan kota Mekah. 3297 baca. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah telah berkata kepada lijulasai, kepada mereka yang berada di sekitarnya, masami'tum, apakah yang kamu pernah dengar fi sukna, berkenaan tentang tempoh menetap Mekah di Mekah? Maka Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Al-Ala ibn al-Hadrami telah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, yuqimul muhajiru bi Mekah, seseorang yang berhijrah boleh tinggal di Mekah ba'da qada'i nusuki, setelah selesai melakukan amalan haji dan umrahnya, thalathan, selama tempoh 3 hari sahaja. Maka sebelum pembukaan kota Mekah, ketika itu berhijrah adalah wajib. Hijrah meninggalkan Mekah adalah wajib.
kecuali orang-orang yang ada pengecualian seperti lemah, tak mampu dan seumpamanya. Maka bila setelah pembukaan kota Mekah, Nabi SAW ada bersabda bahawa tidak ada lagi hijrah yang wajib selepas daripada ini. La hijrata ba'dal fatah. 3298 baca. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah telah bertanya kepada sahabat Nabi Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Maka Sa'id bin Yazid berkata, aku telah mendengar Ala ibn al-Hadrami berkata, beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, salasul layal, hanya 3 malam. Yamkusuhunnal muhajir, seorang yang berhijrah boleh tinggal di Mekah ba'da sadar, setelah daripada selesai amalan haji. Maka apakah yang dimaksudkan dengan selesai amalan haji? Pada baris yang kedua, 4. Maka ai ba'da ruju'ihi min Mina, setelah daripada meninggalkan Mina. Bermula daripada waktu nafar tsani meninggalkan Mina, maka bermula daripada situ hanya 3 hari Nabi SAW izinkan untuk tinggal di Mekah. 3299 baca. Ala ibn al-Hadrami rahimahullah telah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, maksul muhajir, tempoh orang yang berhijrah dibenarkan untuk tinggal di Mekah ba'da qada'i nusukih, setelah selesai segala amalan hajinya, salasan, hanyalah 3 hari. Riwayat 3300 kita tak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ila qala hadatsani Hajjaj bin Sya'ir qala hadatsana Dhahak bin Makhlad qala akhbarana Ibn Jurayj bi hadzal isnadi mislah. Kita mula masuk berkenaan tentang tanah haram Mekah dan apakah yang diharamkan di dalam tanah haram Mekah. Wa tahrimi saydiha, diharamkan untuk memburu binatang buruan di dalam kawasan tanah haram Mekah. Wa khalaaha, dilarang untuk pada waktu itu memotong, memetik akan segala tumbuhan yang ada di situ. Wa syajariha, pokoknya. Wa luqatiha, dan dilarang untuk mengutip barang-barang yang tercicir. Illa limusyid, kecuali untuk orang yang bertujuan untuk membuat pengumuman ala dawam secara berterusan. Terus riwayat 3301. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Yaumal Fatah, sewaktu pembukaan kota Mekah, Nabi dah bersabda, la hijrah, tidak ada lagi hijrah yang wajib. Walakin, akan tetapi berbakinya jihadun, perjuangan jihad, wa niyatun, dan juga niat-niat yang baik. Maka berbaki niat dan jihad, namun tidak ada lagi hijrah yang wajib selepas pembukaan kota Mekah. Kemudian Nabi bersabda, wa izastunfirtum, dan apabila pemerintah ataupun sultan memanggil kamu untuk berperang, fanfiru, maka keluarlah kamu untuk berjuang. Wa qala, dan Nabi SAW juga telah bersabda sewaktu pembukaan kota Mekah, inna hadzal balad, sesungguhnya kota ini iaitu Mekah, harramahullahu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya suci dan tanah haram, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka Mekah ini berterusan adalah tanah haram, bihurmatillah, dengan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya Mekah ini adalah tanah haram, lam yahillul qital, lalu tidak dibenarkan untuk berperang padanya, li ahadin, bagi sesiapa pun, qabli, sebelum aku, walam yahillali, bahkan tidak dibenarkan juga untuk aku berperang padanya, illa, kecuali saatan, satu tempoh, min nahar, daripada siang, yang Allah izinkan untuk Nabi. Itulah sewaktu pembukaan kota Mekah. Fahuwa haramin bihurmatillah,
Maka pengharaman ini berterusan dengan ketetapan Allah ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Bahawa Mekah ini adalah tanah haram, dia tak akan berubah sehinggalah hari kiamat. Maka apakah perkara lain yang tak boleh buat di tanah haram Mekah selain daripada berperang? La yu'dadu, maka tidak boleh dipotong syaukuhu, pohon berdurinya. Maka kalaulah pohon berduri pun tak boleh potong, maka apatah lagi pada waktu itu pohon-pohon yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Terus baca wala yunaffaru. Naffaru yunaffiru bermaksud ifza', menakutkan, dan tidak boleh ditakut-takutkan saiduhu, binatang buruannya. Apatah lagi nak memburu, menakut-nakutkan binatang buruan pun tidak boleh. Wala yaltakitu, dan tidak boleh mengambil luqtatahu, barang yang tercicir di tanah haram Mekah, illa kecuali man arrafaha, seseorang yang ingin untuk mengumumkannya. Kalaulah hukum luqtah yang lain yang nanti kita akan baca, kalaulah dia umumkan untuk tempoh setahun, maka barang itu boleh menjadi milik dia, kecuali apabila tuannya tuntut, maka dia kena pulangkan balik. Tapi kalau barang yang tercicir di tanah haram, dia tak boleh menjadi milik sesiapa pun. Dia kena berterusan disimpan ataupun dibuat pengumuman untuk seseorang itu mencari siapakah tuan dia. Dia tak boleh menjadi milik kepada barang tersebut walaupun setelah berpuluh tahun sekalipun. Dan kalaulah kat Mekah, tempat mencari barang yang hilang, lost and found, adalah berhampiran dengan pintu keluar daripada Marwah. Bila keluar daripada Marwah, ada tandas di kawasan itu, maka bahagian atasnya ada tempat untuk orang yang nak mencari jika ada barangnya yang hilang, tercicir dan sebagainya. Wala yuhtala, dan tidak boleh dipotong khalaha, tumbuh-tumbuhannya. Maka pakcik Nabi Abbas berkata, wahai Rasulullah, illal izkhir, izinkanlah untuk memotong pada waktu itu akan izkhir. Maka izkhir ini adalah sejenis pohon yang seperti serai, dia ada sedikit berbau wangi. Fa innahu liqainihim, maka Abbas menerangkan, sesungguhnya pohon-pohon izkhir ini ianya adalah bermanfaat untuk dijadikan bahan bakar, wali buyutihim, dan untuk keperluan di dalam rumah. Maka Nabi pun bersabda illal izkhir, kecuali izkhir, maka pada waktu itu dibenar untuk dipotong, untuk dicabut, untuk digunakan. 3302 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Mufaddal al-Mansur fi hadzal isnad misli wa lam yadhkur yauma khalaqas samawati wa qala badal qital lil qatl wa qala la yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. 3303 baca sanad dia. Maka Abu Shuraih Al-Adawi, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata dalam keadaan menegur kepada seorang general yang bernama Ammar bin Sa'id. Apa yang Ammar bin Sa'id nak buat? Wa huwa yab'athu. Maka Ammar bin Sa'id ingin untuk menghantar al-bu'uth, beberapa pasukan tentera ke Mekah. Kenapa beliau nak hantar ke Mekah? Ketika beliau pada waktu itu berperang dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu pada baris yang terakhir, yakni liqital ibn Zubair, dalam peperangan beliau melawan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka berkata Abu Shuraih Al-Adawi, "Idzan li ayyuhal amir, izinkanlah aku wahai pemerintah untuk aku berkata-kata. Uhaddithuka, aku ingin menceritakan kepada kamu qaulan, satu ucapan, qama bihi Rasulullah al-ghad min yaumil fathi, yang Nabi SAW telah sabdakan dalam keadaan berdiri keesokan hari setelah daripada pembukaan kota Mekah. Bila Mekah telah berjaya ditawan, keesokan harinya Nabi telah bersabda ucapan dan sabdaan ini." Maka kata Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, nak menggambarkan dia tak ada lupa, beliau berkata, sami'athu uzunaya, kata-kata Nabi itu telah didengari dengan baik oleh kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi, telah dijaga pesanan Nabi tersebut oleh hatiku. Wa absarathu aynaya hina takallama bih, dan aku melihat kepada Nabi SAW dengan kedua mataku sewaktu baginda Nabi SAW menuturkan pesanan ini. Maka sesungguhnya baginda Nabi SAW telah memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian baginda bersabda,
Inna Makkah, sesungguhnya kota Mekah, harramahullah, Allah telah mengharamkannya, walam yuharrim hannas, dan yang menjadikannya tanah haram bukanlah manusia. Fala yahillu, maka tidak boleh, limri'in, bagi mana-mana orang, yu'minu billahi, yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat, an yasfika biha dama, ketika itu dia menumpahkan di kota Mekah sebarang darah, sebarang pertumpahan darah. Maka tidak boleh berperang, menumpahkan darah di kota Mekah. Wala ya'dhida biha syajarah, dan tidak boleh memotong di kota Mekah sebarang pokok. Fa in ahadun, maka jika ada seseorang, tarakhasa, cuba menjadikan dalil keharusan biqitali Rasulillah, bahawa Nabi SAW pernah menyerang kota Mekah, faqulu, maka Nabi bersabda, katakanlah kepada orang tersebut, innallaha adzina lirasulih, sesungguhnya Allah telah mengizinkan hanya untuk Rasulnya SAW, walam ya'zan lakum, dan Allah tidak mengizinkan kebenaran untuk kamu, wa innama adzina li, Nabi menerangkan, dan hanya sahaja telah diberikan izin kepadaku untuk memerangi orang-orang musyrik di Mekah saatan, satu tempoh daripada waktu siang sahaja. Wa qad adat, dan sungguh telah kembali, hurmatuha, kemuliaan, pengharaman tanah haram Mekah, al-yauma, pada hari ini, kahurmatiha, sebagaimana pengharaman dan kemuliaannya semalam. Wal yuballighi syahidul ghaib, dan hendaklah menyampaikan orang yang ada pesanan ini kepada yang tidak hadir. Faqila li Abi Shuraih, maka ada orang bertanya, maka apakah yang telah dijawab oleh Ammar bin Sa'id kepada kamu? Qala, berkata Abu Shuraih al-Adawi, qala, maka telah berkata Ammar, ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Shuraih. Maka Ammar bin Sa'id pada waktu itu dia berdegil, dia berkata, aku lebih mengetahui tentang perkara itu daripada kamu wahai Abu Shuraih. Innal haram, sesungguhnya tanah haram Mekah, la yu'izu, tidak sepatutnya memberi perlindungan, asian, kepada orang yang tidak mahu taat, wala farran, dan tidak pula sepatutnya memberi perlindungan kepada orang yang lari kerana telah membunuh seseorang, wala farran, dan kerana pada waktu itu lari, biharbah, kerana telah melakukan kerosakan. Maka dia cuba untuk menjustifikasikan perbuatan dia menyerang Kaabah. Dia menuduh Abdullah bin Zubair ketika itu tidak mahu mentaati Abdul Malik bin Marwan. Padahal yang khalifah adalah Abdullah bin Zubair sendiri. Mereka yang memberontak. Dan kemudian apa beliau cuba untuk menjustifikasikan perbuatan yang menyerang Kaabah kerana Abdullah bin Zubair ada membunuh seseorang dan ada melakukan kerosakan. Dan akhirnya telah digerakkan bala tentera untuk menghancurkan Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Dan kita pun dah baca pagi tadi, beliau akhirnya syahid ketika bulan Zulhijjah pada musim haji pada tahun 73 Hijrah. Ini kita nampak orang dulu bagaimana mereka berebut kuasa. Maka pada waktu itu mereka menghalalkan, menjustifikasikan perbuatan yang salah sekalipun. 3304 baca. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, lamma fatahallahu ala rasuli Makkah, apabila Allah telah mengurniakan kemenangan kepada Rasulnya sewaktu pembukaan kota Mekah, qama, maka baginda telah berdiri, finnas, di kalangan orang ramai, fahamidallaha wa asna alaih, maka baginda telah memuji dan mengagungkan Allah, kemudian baginda bersabda, innallaha habatha, sesungguhnya Allah telah menahan an Makkah, daripada membinasakan Mekah, al-fil, tentera bergajah, wasallata alaiha, dan Allah telah memberikan penguasaan ke atas Mekah, rasulahu wal mu'minin, pada Rasulnya SAW dan juga orang yang beriman. Wa innaha, dan sesungguhnya Mekah, lan tahillah, tidak pernah dibenarkan kepada seorang pun sebelumku untuk pada waktu itu melakukan peperangan padanya. Wa innaha uhillat, dan hanya sahaja telah diberikan kelonggaran untukku saatan, satu tempoh daripada waktu siang sahaja untuk aku menawan dan menyerang Mekah. Wa innaha, dan sesungguhnya kota Mekah, lan tahilla, tidak boleh, li ahadin ba'di, untuk sesiapa pun selepas daripadaku untuk menyerangnya. Fala yunaffar,
maka selain daripada melakukan peperangan di Mekah, sabda Nabi, maka tidak dibenarkan untuk menakut-nakutkan binatang buruan, apatah lagi memburunya. Wala yuqtala, tidak dibenarkan untuk dipotong syaukuha, pohon berduri. Wala tahillau sakitatuha illa limusyid, dan tidak dibenarkan untuk mengutip barang yang tercicir kecuali orang yang ingin untuk mencari pemiliknya, membuat pengumuman. Waman qutila lahu qatilun, maka barang siapa yang terbunuh baginya seseorang, fahuwa bi khairin nazarin, maka dia berada di antara dua pilihan yang terbaik. Imma an yufda, sama ada dia boleh untuk membayar sama ada dia boleh untuk menerima pembayaran fidyah 100 ekor unta. Wa imma an yuqtal, ataupun orang yang membunuhnya boleh dibunuh. Maka hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka dalam pada baris yang 10 kata Imam Nawawi, maksudnya daripada ungkapan ini adalah waliyul maktul, wali dan juga penjaga ataupun ibu bapa kepada seseorang yang telah dibunuh, maka dia ada pilihan, sama ada pada waktu itu untuk dia melakukan kisas dan membunuh pembunuh, ataupun pada waktu itu dia menebus dia meminta tebusan sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta sebagai diat, yang kita panggil sebagai diat, maka dia ada pilihan, sama ada nak minta 100 ekor unta ataupun nak menjatuhkan hukuman qisas. Namun ada syarat-syaratnya yang di dalam fiqh ada dibahaskan. Namun jelas ke jelas? Maka Abbas pun berkata, ilal izhir, izinkanlah kami untuk mencabut dan memotong pohon izhir. Maka Nabi wahai Rasulullah, fa inna naj'aluh, kerana kami menjadikan izhir fi kuburina, ketika menanam jenazah-jenazah, wa buyutina, dan urusan di rumah. Maka Nabi SAW bersabda, ilal izhir, kecuali izhir, maka ianya adalah dibolehkan. Maka bangunlah seorang sahabat bernama Abu Syah, rajulun min ahlil Yaman, seorang sahabat berasal daripada Yaman. Maka beliau berkata kepada Nabi, uktubu, tulislahkanlah untukku khutbah ini, wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, uktubu, tuliskanlah isi kandungan khutbah ini untuk Abu Syah. Qala Walid, berkata Walid, aku telah bertanya kepada Auza'i, ma qauluhu uktubu li ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan tuliskanlah untukku wahai Rasulullah? Maka Auza'i telah berkata, hadhil khutbah, iaitu khutbah yang beliau telah dengar daripada Nabi SAW yang baru kita baca tadi. 3305 baca sanad dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala telah berkata, inna Khuza'ah, sesungguhnya golongan Khuza'ah, mereka telah membunuh seorang lelaki min Bani Laithin, daripada kabilah Laith, ama Fatih Makkah, pada tahun pembukaan kota Makkah. Kenapa mereka bunuh orang tersebut? Biqatilin, sebagai membalas pembunuhan seseorang daripada mereka yang Banu Laith telah bunuh. Maka dia khabarkan perkara tersebut kepada Nabi SAW. Farakiba rahilatah, maka baginda telah menunggang unta baginda. Fakhataba, lalu telah berkhutbah. Innallaha habasa, sesungguhnya Allah telah menahan daripada Mekah al-fil, tentera bergajah. Maka Nabi nak mengingatkan sebagaimana Allah boleh menghancurkan tentera yang besar seperti tentera bergajah kerana mereka nak melakukan kerosakan di Mekah. Sebenarnya Allah pun mampu melakukan itu kepada kamu, wahai para sahabat dan wahai umat Nabi SAW. Wasallata alaiha, dan Allah telah memberikan penguasaan ke atas Mekah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Ala, ketahuilah, wa innaha lam tahilla li ahadin qabli, sesungguhnya berperang di Mekah tidak pernah diberikan kebenaran untuk seorang pun sebelumku. Walam tahilla li ahadin ba'di, dan tidak pernah diberikan kebenaran untuk sesiapa pun selepasku. Ala, ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kebenaran untuk Nabi SAW mengangkat senjata di Mekah saatan, satu tempoh sahaja daripada waktu siang. Ala, ketahuilah, wa innaha sa'ati hadhi, waktunya adalah ketika ini. Ala wa inna sa'ati hadhi haram, ketahuilah sesungguhnya saat ini maka ianya adalah haram. Ianya adalah haram, maksudnya tidak boleh melanggar pantang larang yang berada di tanah haram.
la yukhbatu syaukuha, maka tidak boleh dipetik dan dipotong akan pohon yang berduri. Wala yu'dadu syajara'uha, tidak boleh dicabut dan dipotong pohon-pohonnya. Wala yaltaqitu saqitataha, dan tidak boleh dikutip sebarang barang yang tercicir. Illa munsyid, kecuali seseorang yang ingin untuk membuat pengumuman, mencari tuannya siapa. Wa man qutila lahu qatil, barang siapa yang terbunuh baginya seseorang, fahuwa bi khairin nazarain, maka dia ketika itu mempunyai dua pilihan, sama ada dibayar fidyah, dibayar diyah, ataupun pada waktu itu dilakukan qisas. Maka kedua-duanya boleh. Siapakah yang ada pilihan ini? Waris dan juga wali si mati. Qala, kemudian berkata perawi Abu Hurairah, maka telah datang seorang lelaki daripada Yaman yang dikenali sebagai panggilan Abu Syah. Beliau telah berkata, "Uktub li ya Rasulullah, tuliskanlah untukku khutbah ini wahai Rasulullah." Maka baginda bersabda, "Uktubu li Abi Syah, tolonglah tulis khutbah ini bagi Abu Syah." Faqala rajulun min Quraisy, maka ada seorang lelaki daripada kalangan Quraisy, dia meminta izin kepada Nabi, "Illal izkhir, kecuali benarkanlah kami untuk mengambil manfaat, memotong akan daun-daun izkhir. Fa inna naj'aluhu, maka sesungguhnya kami telah terbiasa menjadikan daun izkhir di rumah-rumah dan kubur kami." Maka Nabi SAW pun membuat pengecualian, kecuali hanya iaitu tumbuhan izkhir, yang mana disebutkan ini adalah tumbuhan yang wangi. Bab yang seterusnya, riwayat 3306, berkenaan tentang larangan membawa senjata di Mekah min ghairi hajah, apabila tidak ada keperluan. Tak boleh membawa senjata ke sana ke sini ketika berada di Mekah. Bahkan di mana-mana pun tidak boleh menakut-nakutkan orang yang Islam. 3306 baca. Maka Nabi SAW telah bersabda, "La yahillu, tidak dibenarkan li ahadikum, untuk seorang pun daripada kamu, an yahmila, untuk dia membawa di dalam Mekah asilah, sebarang senjata. Kerana orang yang masuk ke dalam Mekah semuanya menjadi aman. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasuki Mekah, dia akan berada dalam keadaan aman dengan jaminan daripada Allah." 3307 baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan tajuk yang baru kita mula masuk, jawazi dukhuli Makkah, boleh memasuki Mekah dalam keadaan tak berihram. Dan itulah juga pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada baris yang ketiga. Hadza dalilun, hadis ini menjadi dalil bagi orang yang berpandangan, termasuklah Imam Syafi'i, yajuzu dukhul Makkah, boleh untuk memasuki Mekah bighairi ihram, tanpa memakai ihram. Liman lam yurid nusuka, bagi orang yang tidak ingin untuk melakukan sebarang ibadah haji ataupun umrah. Sawaun, sama ada dia masuk Mekah kerana dia mempunyai keperluan yang berulang-ulang, contohnya pencari kayu api, wal khasyas, orang yang pada waktu itu membawa tanaman untuk binatang dan sebagainya, maka pada waktu itu dia boleh untuk masuk ke Mekah tanpa berihram. Maka sebenarnya boleh. Bahkan kalaulah seseorang itu dia tak ada kerja pun, dia sekadar nak solat di Mekah, sekadar nak beriktikaf di Masjid Nabawi, dan dia tak ada niat pun nak melakukan umrah ataupun haji, maka sebenarnya boleh untuk orang masuk ke Mekah dalam keadaan tidak berihram. Tapi kalaulah dia memang ada niat nak buat umrah ataupun haji, maka dia tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Jelas ke jelas? Terus baca. Dah baca dah tadi. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yahya telah bertanya kepada Malik, adakah Ibnu Syihab ada meriwayatkan kepada kamu sesuatu hadis daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW telah masuk ke kota Mekah sewaktu pembukaan kota Mekah, wa ala ra'si mighfar, dalam keadaan pada kepala baginda adanya topi besi. Kita tahu orang lelaki dalam ihram tak boleh tutup kepala. Maka bila pada kepala Nabi ada topi besi, menunjukkan Nabi tidak berihram
ketika masuk ke kota Mekah sewaktu pembukaan kota Mekah. Terus falamma naza'ah, maka apabila baginda telah menanggalkan topi besi baginda, maka telah datang kepada Nabi seorang lelaki seraya berkata, Ibnu Khattal, seorang yang bernama Ibnu Khattal, dia cuba untuk menyelamatkan dirinya daripada dibunuh dalam keadaan muta'allaq, dia bergantungan bi astaril Kaabah, pada kelambu Kaabah. Maka Nabi SAW bersabda, uktuluh, tetaplah bunuh dia. Maka pada saat faqala, maka lelaki tersebut bertanya, uktuluh, adakah mereka perlu membunuhnya? Maka Nabi SAW pada waktu itu menjawab, na'am, ya. Ada sebahagian menyebut faqala, fa'ilnya adalah Malik perawi, iaitu ya, perlu untuk membunuhnya. Maka berkenaan tentang Ibnu Khattal, kenapakah Nabi SAW tidak memaafkannya dan dia pada waktu itu diperintahkan untuk dibunuh pada baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Maka qala ulama, berkata para ulama, innama qatalahu, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Ibnu Khattal dibunuh, li'annahu kana qad irtadda, kerana yang pertama dia telah Islam pada awalnya namun murtad daripada Islam, itu satu. Yang kedua, sebab kenapa dia kena dibunuh, wa qatala muslimah, dia telah bunuh orang Islam lain yang telah berkhidmat untuknya. Yang ketiga, wa kana yahjun nabi, dia sentiasa telah menyerang peribadi Nabi SAW dan mencela Nabi. Yang keempat, wa kana lahu qainatan, dia mempunyai dua orang hamba yang pandai menyanyi, maka mereka berdua ini sentiasa menyanyi, mengejek dan menghina Nabi SAW dan orang-orang Islam. Maka sebenarnya lebih kepada nak menjatuhkan hukuman hudud ataupun pada waktu itu qisas, kerana dia ada pernah bunuh seseorang, sebab itu dia perlu dijatuhkan hukuman bunuh. Pada baris yang kedua daripada bawah, apabila Nabi SAW memerintahkan untuk tetap membunuh Ibnu Khattal walaupun dia bergantung di dalam Kaabah, maka kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis, hadis ini menjadi dalil bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i fi jawazi iqamatil hudud wal qisas, bahawa boleh untuk menegakkan hudud dan qisas walaupun di tanah haram Mekah, sebagaimana yang Nabi SAW telah lakukan. Jelas ke jelas? Okey. Riwayat seterusnya baca. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW dakhala Makkah, telah masuk ke Mekah. Wa qala Qutaibah dakhala yauma fathi Makkah, Nabi SAW telah masuk pada hari pembukaan kota Mekah, dan Nabi ketika itu memakai imamatun sauda, serban hitam, bi ghairi ihram. Ini poin dia, Nabi masuk ke Mekah tanpa ihram. Maka dalam riwayat sebelum ini menyebut Nabi pakai topi besi, dalam riwayat ini menyebut Nabi pakai ihram. Maka kata para ulama adalah Nabi mula-mula memakai topi besi, dan di atas topi besi Nabi SAW memakai serban berwarna hitam. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa boleh untuk memakai pakaian berwarna hitam. Wa fi riwayat Qutaibah qala hadatsana Abu Zubair an Jabir qala, 3309 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Begitu juga 3,310. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hakim al-Audi qala akhbarana Syarikun an Ammar ad-Duni an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. 3,310. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amr ibn Hurith an abihi anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW telah berkhutbah di hadapan orang ramai, wa alaihi imamatun sauda, dalam keadaan Nabi SAW memakai serban yang berwarna hitam di atas daripada topi besi Nabi SAW. Terus 3,311 baca apa sanad dia? Maka daripada Amr bin Hurith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ka'anni anzuru, seolah-olah aku masih lagi dapat melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
alal minbar yang sedang berada di atas mimbar, wa alaihi imamatun sauda dan di atas Nabi SAW memakai serban berwarna hitam, qad arkha dan baginda telah membiarkan jatuh tarafaiha dua ekor serban baina katifai di antara dua bahu Nabi. Maka daripada sini yang kita boleh belajar adalah Nabi SAW memakai serban yang mempunyai dua ekor. Namun ada riwayat menyebutkan riwayat ini sebenarnya pada waktu itu lebih tepat dengan satu ekor. Namun dua ekor serban. Dan dua ekor serban tersebut Nabi tarik ke mana? Nabi biarkan di antara dua bahu Nabi SAW. Walam yakul Abu Bakrin alal mimbar. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang fadlil Madinah, kelebihan bumi Madinah. Wa du'ain Nabi fiha bil barakah dan Nabi mendoakan keberkatan untuk Madinah. Wa bayani tahrimiha dan penjelasan berkenaan Nabi SAW telah menjadikan kota Madinah sebagai tanah haram. Wa tahrimi saydiha dan diharamkan ketika itu untuk memburu, menakut-nakutkan binatang buruan. Wa syajariha mencabut pokok yang berada di Madinah. Wa bayani hududi haramiha dan penjelasan tentang sempadan tanah haram Madinah. Maka Madinah pun adalah tanah haram. Terus maka daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Wa da'a li ahliha dan Nabi Ibrahim telah mendoakan untuk penduduk Mekah seperti yang ada di dalam surah Ibrahim. Wa inni haramtul Madinah, maka sabda Nabi, sesungguhnya aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Wa inni da'utu fi sa'iha, dan sesungguhnya aku mendoakan bagi gantang. Apa sa' maksudnya? Sukatan gantang yang orang Madinah gunakan. Wa muddiha dan juga sukatan cupaknya. Bimithlai dengan kadar 2 kali ganda. Ma da'a bi Ibrahim, apa yang Nabi Ibrahim pernah mendoakan keberkatan untuk penduduk Madinah. Maka Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah, Nabi SAW mendoakan untuk penduduk Madinah. Semoga Allah jemput kita untuk melakukan ibadah haji dan juga haji dan umrah serta menziarahi Rasulullah SAW dengan kerap dalam keadaan sihat insya-Allah. 3313 baca sanad dia, yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Kamil al-Jadari qala hadatsana Abdul Aziz yani ibn al-Mukhtar qala tahwil wa qala bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Khalid ibn Makhlad qala hadatsani Sulaiman ibn Bilal tahwil wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana al-Makhzumi qala hadatsana Wahib kulluhum an Amr ibn Yahya bi hadzal isnad amma hadits Wahib fakariwa yatiddawardi mislai ma da'a Ibrahim alaihi salatu wassalam wa amma Sulaiman ibn Bilal wa Abdullah wa Abdul Aziz ibn Mukhtar fa fi riwayatihima misla ma da'a Ibrahim alaihi salatu wassalam. 3314 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim AS harrama, telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Wa inni uharrimu, dan sesungguhnya aku mengharamkan, sabda Nabi, ma baina labataiha, tempat yang berada di antara dua harrah. Labah bermaksud harrah. Apakah harrah? Tanah berbatu hitam yang berada di sekitar Madinah. Yuridul Madinah, yang Nabi maksudkan tempat yang berada di dua harrah, tempat yang berada di antara dua tanah berbatu hitam. Nabi maksudkan itu adalah Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 3315 pada jam 2.12 suku insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.